Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tular di media sosial mengatakan kononnya Zahid dipaksa letak jawatan. Ada yang kata Zahid diarah untuk letak jawatan supaya bertanggungjawab atas kegagalan Najib keluar penjara. Namun, ini sebenarnya yang berlaku. Ahmad Maslan menafikan ada cubaan mahu gulingkan Zahid. Ahmad Maslan, ahli MKT UMNO, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, menafikan dakwaan terdapat usaha menggulingkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi oleh ketua-ketua bahagian parti itu. Ahmad Maslan di Petik Sinar Harian berkata, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri telah berusaha sebaiknya bagi mendapatkan pengampunan penuh terhadap bekas Presiden UMNO Najib Razak yang sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun. Kata Ahmad Maslan, tidak benar ada cubaan mau jatuhkan Zahid. Itu cuma cucukan dari pihak-pihak yang ingin memecah belahkan UMNO. Pertemuan dengan kesemua bahagian UMNO pada petang ini hasil daripada perbincangan mesyuarat MKT pada Jumaat. Pertemuan pada petang ini cukup penting bagi menjelaskan kedudukan sebenar, pengampunan penuh dan usaha yang telah dilakukan UMNO, katanya yang juga timbalan Menteri Kerja Raya. Ahmad Maslan juga dipetik berkata, UMNO kini memberikan tumpuan terhadap usaha mendapatkan pengampunan penuh bagi Najib yang masih mempunyai peluang. Petang ini juga Ahmad Zahid Hamidi akan menjelaskan segala usaha yang dilakukan di hadapan 191 ketua UMNO bahagian, ketua wanita, ketua pemuda, ketua putri, exco wanita, pemuda dan putri bahagian di Dewan Tun Hussein On, Pusat Dagangan Dewan Dunia, katanya dalam lapor Sinar Harian. Sebelum ini, UMNO menangguhkan kolokium pra-Kongres Bumi Putra Ekonomi Bumi Putra yang dijadualkan diadakan di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur sepanjang hujung minggu ini. Kolokium yang diketuai Naib Presiden UMNO Johari Abdul Ghani itu sepatutnya dihadiri 2,000 pemimpin UMNO daripada semua 191 bahagian di seluruh negara. Penangguhan kolokium itu bagi memberi laluan mesyuarat khas UMNO diadakan untuk membincangkan perkembangan politik muktahir khususnya bersangkutan dengan pengurangan tempoh hukuman terhadap Najib Razak oleh Lembaga Pengampunan. Semalam, ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Lokman Adam berkata, UMNO akan meneruskan usaha mendapatkan pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak dengan membuat rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Terdahulu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, bekas Presiden UMNO itu boleh merayu kepada Yang di-Pertuan Agong yang baru Sultan Ibrahim Sultan Iskandar jika tidak berpuas hati dengan pengurangan hukuman yang diberikan oleh Lembaga Pengampunan. Anwar berkata, proses pengampunan adalah di luar hak prerogatif Perdana Menteri dan Kerajaan. Terdahulu, Lembaga Pengampunan mengumumkan bahawa ia telah mengurangkan tempoh penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Ini bermakna Najib akan dibebaskan dari penjara pada 23 Ogos 2028. Dalam mesyuarat pada 29 Januari, lembaga itu juga mengurangkan denda yang dikenakan ke atas Najib daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini Zahid Hamidi dan UMNO berkaitan dengan kegagalan Najib mendapatkan pengampunan penuh. Akhirnya, Zahid kata dia mau jumpa semua ketua bahagian UMNO esok. Isu kegagalan Najib kini menjadi buah mulut di mana-mana. Anda pergi ke supermarket, pergi ke masjid, ke surau, ke perhentian bas, kemana-mana anda pasti akan dengar isu tentang perkara itu. Anda tengok TikTok, bendanya benda sama.
Di mana-mana orang bercerita perkara itu. Daripada 3 orang yang kita dengar, hanya seorang yang mungkin akan berkata, ya saya puas hati. Tapi 2 lagi kata, mereka hairan. Bagaimana Najib boleh dapat pengampunan itu? Walau bagaimanapun, itu adalah pendapat daripada netizen. Kita harus menghormati keputusan pengampunan oleh lembaga pengampunan. Saudara-saudara sekalian, isu kegagalan Najib dapat pengampunan penuh, Zahid jumpa semua ketua bahagian UMNO esok. Apakah perkara yang penting Zahid nak umumkan kepada mereka? Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi akan mengadakan perjumpaan khas bersama ketua-ketua bahagian parti itu di Dewan Tun Hussein On, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur esok. Ia dipercayai bagi menjelaskan kedudukan parti itu susulan pengumuman pengurangan tempoh hukuman bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu dimaklumkan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menerusi hantaran di aplikasi X sebentar tadi. Perjumpaan khas tertutup Presiden UMNO Ahmad Zahid bersama ketua-ketua bahagian UMNO akan diadakan pukul 4 petang esok di Dewan Tun Hussein On, WTC katanya. Terdahulu, MKT UMNO mengadakan satu mesyuarat khas di Menara Datu On, Kuala Lumpur hari ini bagi membincangkan berkaitan pengampunan Najib. Hasil daripada mesyuarat tersebut, MKT UMNO menegaskan bahawa parti itu akan meneruskan usaha mendapatkan pembelaan untuk bekas ahli parlimen pekan itu. Sementara itu, ahli MKT UMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata, parti itu akan mendapatkan tanda tangan ahli di seluruh negara sebelum mengemukakan rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong baharu iaitu Sultan Ibrahim. Kosmo sebelum ini melaporkan, lembaga pengampunan memutuskan untuk mengurangkan tempoh hukuman Najib sebanyak 50% yang mana beliau akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain itu, denda yang perlu dibayar Najib sebanyak 210 juta juga telah pun dikurangkan kepada 50 juta ringgit. Najib menjalani hukuman penjara sejak 23 Ogos 2022 di penjara Kajang selepas disabitkan dengan kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional dan telah memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Gusar sokongan pada Anwar semakin bertambah. Pemimpin utama bersatu mulakan rundingan. Wah, di saat isu Najib memanas di pasaran, di saat isu pengampunan Najib panas di sana-sini, pelbagai spekulasi mula timbul. Yang terkini ialah wujudnya konon satu lagi rundingan dimulakan. Adakah ini yang dikatakan mengambil kesempatan di saat air keruh ataupun mengambil kesempatan di saat kesempitan? Saudara, akibat gusar sokongan pada Anwar yang makin bertambah, khususnya daripada ahli parlimen Parti Bersatu, yang dijangkakan ada pertambahan lagi 10 akan menyokong Anwar pada bulan Februari ini. Adakah benar bahawa pemimpin utama Bersatu sudah mula mengatur langkah baru untuk membuat rundingan? Dipetik daripada mykmu.net. Seorang pemimpin utama Bersatu baru-baru ini sering kelihatan di pejabat Perdana Menteri yang dipercayai melakukan rundingan demi survival beberapa pemimpin tertentu sehingga pilihan raya parti menurut sumber terdekat. Menjadi persoalan kita sekarang ini ialah siapakah pemimpin utama Bersatu ini yang sudah mula kelihatan mundar-mandir di pejabat Perdana Menteri yang dipercayai untuk membuat rundingan demi survival beberapa orang pemimpin tertentu politik dalam Bersatu. Itulah, kan dah diberi nasihat, cepat-cepat buat rundingan dengan Anwar Ibrahim. Bahkan Anwar Ibrahim pun telah mengingatkan, cepat buat rundingan sebelum nasi sudah menjadi bubur. Ini dah sudah
beberapa menyokong Anwar Ibrahim barulah terengada. Nasib baiklah, boleh kata masih boleh diperbaiki lagi. Sumber yang enggan dinamakan berkata, pemimpin bersatu berkenan berjanji akan memberikan lebih banyak sokongan ahli parlimen bersatu kepada kerajaan. Kata sumber itu lagi, lebih ramai wakil rakyat bersatu dijangka istihar sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu telah berbuat demikian dengan kekal menjadi ahli parti. Langkah mereka menjadikan bersatu merancang meminda perlembagaan parti bagi mengelak tindakan sama berulang. Bagaimanapun, sumber berkata, tidak mudah untuk bersatu meminda perlembagaan parti itu. Beberapa ahli parlimen bersatu mahu menyeberang, namun takut berdepan tindakan, kata sumber. Katanya, jika sokongan mereka kepada kerajaan tidak diumum secara terbuka, ia akan tersela jika berlaku pengundian di parlimen. Seorang ahli parlimen memberitahu FMT bahawa beberapa pemimpin lain sedar ada pemimpin parti dari negeri tertentu sering dilihat di PMO. Ramai pemimpin bahagian juga sedar perkara itu, tetapi kami tidak pasti kenapa pemimpin berkenan berada di sana. Katanya, itulah antaranya sebabnya ramai ahli parlimen hilang keyakinan terhadap kepimpinan parti. Saudara-saudara sekalian, jika benar apa yang kita dengar dan kita lihat ini satu berita baik untuk negara Malaysia. Ini akan membuat kepada kestabilan negara kita. Dan pastinya membuat kemenangan besar kepada Anwar Ibrahim yang kita nanti-nantikan. Sudah waktunya semua ahli parlimen di Malaysia bersatu padu. Mulakan saf bersatu padu tanpa ada persengketaan lagi. Tunggulah kalau nak bersengketa, tunggulah pilihan raya yang ke-16 nanti pada parlimen nanti. Jangan sampai kena sering bertelagah, jangan sampai kena sering mengatur langkah, rakyat pula yang mati di tengah-tengah. Jadi sebab itulah kita nak lihat benarkah laporan ini, yaitu ada pemimpin utama bersatu yang kelihatan kini sering berada di pejabat Perdana Menteri, yang kini dipercayai melakukan rundingan demi survival beberapa pemimpin tertentu, sehingga pilihan raya parti menurut sumber tersebut. Sumber yang enggan dinamakan berkata, pemimpin bersatu itu berkenan berjanji akan memberikan lebih banyak sokongan ahli parlimen bersatu kepada kerajaan. Kata sumber itu lagi, lebih ramai wakil rakyat bersatu dijangka istihar sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Setakat ini, 6 ahli parlimen bersatu telah berbuat demikian dengan kekal menjadi ahli parti. Langkah mereka menjadikan bersatu merancang meminda perlembagaan parti bagi mengelak tindakan sama berulang. Bagaimanapun, sumber berkata, tidak mudah untuk bersatu meminda perlembagaan parti itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita paling malang untuk Najib. Sudah jatuh di timpa tangga. Sudahlah tidak dilepaskan secara serta-merta di penjara. Ini pula berita yang terkini kita terima, yaitu hukuman dikurangkan, Najib tak boleh mohon parol. Itu kata pakar. Kalau kemarin kita dengar bahawa Najib kononnya boleh mendapatkan parol dan boleh keluar penjara seawal bulan Januari tahun 2025, tetapi berita kali ini memang agak menyedihkan kepada penyokong Najib, juga Najib sendiri, apabila pakar mengatakan apabila hukuman telah dikurangkan, Najib tak boleh mohon parol. Pengurangan hukuman penjara Datuk Seri Najib Razak menghalang bekas Perdana Menteri itu untuk memohon perintah parol bagi menjalani hukuman pemenjaraan di luar penjara atau di penjara di rumah. Pakar perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein berkata,
Ia selari Seksyen 46I dalam kurungan 6 dalam kurungan E Akta Penjara 1995 Akta 537 yang membataskan hak parol bagi tahanan jika mendapat lega hukuman di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Najib tidak layak memohon parol kerana perimitan atau pengurakan hukuman sudah diberikan lembaga pengampunan. Ini kerana perintah parol itu sendiri bertujuan menggalakkan kelakuan baik dan kerajinan serta memudahkan pemerlakuan pemulihan seseorang banduan. Asas semua turut diberi pertimbangan oleh lembaga pengampunan, katanya kepada Berita Harian hari ini. Semalam, Najib dilapor diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak tahun 2022, sekaligus menyaksikan bekas pengerusi Barisan Nasional BN itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos tahun 2028. Selain pembebasan awal, Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya juga mengumumkan denda perlu dibayar Najib dikurangkan daripada 210 juta kepada RM50 juta ringgit. Sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh pemenjaraan Najib akan ditambah setahun dengan tarikh pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos tahun 2029. Najib 70 tahun yang menjalani hukuman di penjara Kajang, Selangor sejak pada tahun lalu selepas didapati bersalah menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional. Sendirian Berhad memfailkan petisyen untuk mendapatkan pengampunan yang di Pertuan Agong pada 2 September tahun 2022. Mengulas kemungkinan rayuan terhadap keputusan perimitan hukuman, Wan Ahmad Fauzi berkata, perkara itu tidak boleh dibuat menerusi proses kehakiman kerana keputusan yang di Pertuan Agong adalah proses mersi, bukan prosiding mahkamah. Justru terpulang kepada yang di Pertuan Agong sama ada ingin melaksanakan prerogatif baginda kerana tiada peruntukan yang membataskan kuasa berkenan dan tafsiran mahkamah jika isu berkenan timbul nanti. Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan juga tidak membezakan keputusan lembaga pengampunan yang dipengerusikan mana-mana yang di Pertuan Agong. Justru tidak timbul isu raja mana yang menjawat jawatan yang di Pertuan Agong. Ditanya sama ada lembaga pengampunan perlu mendedahkan keputusannya kepada umum, Wan Ahmad Fauzi berkata tiada peruntukan dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan tindakan sedemikian. Menyokong pandangan itu, seorang lagi pakar perlembagaan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Muhammad berkata, Najib tidak layak untuk menjalani perintah parol selepas bekas ahli Parlimen Pekan itu menerima perimitan hukuman. Logiknya, apabila hukuman sudah jadi separuh, macam mana boleh mendapat pelepasan parol lagi? Ini seolah-olah double advantage ataupun manfaat berganda. Lega hukum atas alasan ditentukan yang di Pertuan Agong, apa jua alasannya, keistimewaan sudah diberi kepada Najib. Seksyen 46I dalam kurungan E, Akta 537 amat jelas. Lega hukum diberi, maka hilang peluang untuk parol, katanya. Beberapa pengamal undang-undang sebelum ini berpendapat Najib mungkin berpeluang dibebaskan lebih awal dari 2028 kerana boleh memohon perintah parol. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.